sebalik imej popular sebagai Gedung Kutub Khazanah, di dasar jantungnya, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) ada nadi yang berdegup sebagai pelindung naskah khazanah bangsa. Di situ ada lebih 5,000 naskah manuskrip Melayu warisan zaman silam. Ini merujuk kepada karya bertulisan Jawi dengan ejaan yang diadaptasikan ke bahasa Melayu lama yang dihasilkan seawal-awalnya pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 dan selewat-lewatnya pada awal abad ke-20. Kesan pengaruh kedatangan agama Islam di seluruh tamadun alam Melayu Nusantara. Lenggok bahasanya indah dan berirama, merakamkan, menukilkan fikrah, akal budi dan sosio budaya yang memaksi erat hubungan raja, rakyat dan hidup bernegara. Kalau dulu manuskrip alam Melayu di Aceh digunakan, di Jawa digunakan, di Semenanjung Tanah Melayu juga digunakan. Kalau dulu pasal tak ada persempadanan, tapi bila kita bina sesebuah negara dan negeri, jadi faktor-faktor itu mempengaruhi kepemilikan sekarang. Dan dalam konteks hari ini kita akui bahawa konsep bernegara itu telah menjadikan sesebuah naskah itu milik negara masing-masing, walaupun suatu ketika ianya tidak bersifat sebegitu. Ianya bersifat ilmu yang boleh dikongsi kepada sesiapa sahaja. Itu konsep ilmu sebenarnya. Tetapi bila kita bernegara, jadi kita harus menghormati perundangan yang wujud. Tambah lagi kalau naskah-naskah kita dah berada lebih 75 tahun di bumi Eropah, walaupun ada desakan mendesak Malaysia mendapatkan semula naskah itu, tapi kita terpaksa akur dengan convention yang telah dimeterai sebenarnya di PBB, UNESCO sekali, bahawa 75 tahun setiap naskah walaupun asal daripada tanah Melayu berada di negara mereka, kita tak boleh menuntut semula, kecuali ihsan mereka untuk memberikan salinan dan sebagainya. Dianggarkan lebih 20,000 manuskrip Melayu masih bertebaran di seluruh dunia dan Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu PKMM di bawah PNM antara institusi dipertanggungjawabkan mengumpul dan memeliharanya. Antara watak di sebalik usai itu adalah Faizal Hilmi Yusof, pengarah Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat yang mempunyai minat mendalam terhadap khazanah negara ini dengan beridolakan ibunya. Saya suka bila ibu saya mengajar tentang geografi, sejarah dan sebagainya, menarik minat saya kerana macam ada sesuatu dalam nilai bangsa ini yang boleh dikongsi dengan masyarakat umum, terutamanya berkaitan penulisan sejarah yang mungkin ada disorok daripada pandangan mata biasa ataupun ada sebab tertentu terpaksa tidak dinyatakan dalam buku teks, dalam buku rujukan dan sebagainya, yang menyebabkan peluang ini saya gunakan sebaik mungkin untuk melihat bagaimana kearifan tempatan yang terkandung dalam naskah-naskah ini boleh kita gunakan, boleh kita komersialkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita sendiri. Abdul Rahman Muhammad Sharif, penolong pengarah PKMM pula, baru diberi amanah membuat pengesanan dan perolehan manuskrip Melayu. Sebelum ini bidang kerjanya lebih ke arah pengurusan di pelbagai perpustakaan, baik milik kerajaan maupun swasta. Walaupun baru saja berkecimpung dengan dunia karya agung lampau, dia sudah jatuh cinta dengannya. Bila saya perlu buat kerja-kerja lapangan dan saya perlu untuk membaca manuskrip itu sendiri, untuk mengkaji manuskrip itu sendiri, so dia datang, minat tu datang, dia datang seronok sebab satu benda baru dan kita dapat kaji berambahan yang dah berusia ratusan tahun. Kita dapat lihat bagaimana ilmu yang ada pada orang Tanah Melayu ni zaman tu, bagaimana diorang boleh menulis dengan cantik, lurus, tulisannya tanpa ada garis, dengan tulisan yang sekata, dengan teknologinya untuk buat color, warna apa semua. So benda tu dia menarik minat saya
untuk lebih belajar lebih lagi pasal manuskrip ni lah, berkenaan dengan manuskrip ni. So sekarang ni dia jadi minat dan seronok. Tamimi Taib, Timbalan Pengarah Bahagian Pemeliharaan PNM, penerus legasi pemeliharaan dan pemeliharaan manuskrip Melayu. Bergelar pustakawan sejak di bangku sekolah kerana suka suasana yang senyap dan sifat ingin tahu, kini dia berpuas hati dapat berbakti menyelamatkan karya-karya yang tidak ternilai harganya. Apa yang saya dapat, ilmu yang sangat baiklah daripada segi bagaimana untuk memanjangkan hayat usia sesuatu bahan yang berharga yang kita boleh panggil sebagai khazanah lah, supaya boleh orang-orang anak muda sekarang boleh tengok kan, supaya dia boleh rujuk, so penyelidik boleh rujuk pada masa. Ia satu usaha yang baik bagi saya. Bagi saya ialah satu kerja yang sangat bagus untuk dipraktikkan even pada di tempat-tempat lain. Maksudnya di pustakaan-pustakaan lain juga perlu ada. Manakala dalam menyoroti siapa gerangan penulis kepada manuskrip berusia ratusan tahun, beberapa klasifikasi telah diberi. Mereka tergolong kalangan terpelajar pada zamannya seperti golongan ulama dan pujangga istana, tidak ketinggalan juga bijak pandai daripada kalangan orang biasa. Bentuk tulisan juga berbeza mengikut taraf pendidikan masing-masing. Antara karya agung hasil penulisan berkenaan dalam koleksi PNM selain tokoh perjuangan negara adalah berkaitan undang-undang dan ketatanegaraan seperti Hukum Kanun Melaka dan Taj Al-Salatin, Mahkota Raja-Raja. Bangsa-bangsa terdahulu daripada kita ini telah menetapkan satu piawaian. Contoh dalam kitab Tajus Salatin, Mahkota Raja-Raja yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari 1603, mengandungi 24 fasal di dalamnya yang mencirikan tugas dan peranan bukan sahaja pemimpin, tapi daripada sultan, raja. Kita sebagai rakyat juga ada tanggungjawab kita terhadap negara dan pemimpin. Jadi sudah distrukturkan satu piagam, kita panggil satu garis panduan bagaimana kita mendiami suatu negara dengan keadaan perundangan yang telah lengkap. Maka itu yang kita cuba ketengahkan, local wisdom, kebijaksanaan orang-orang silam, orang-orang lama yang telah menitipkan, mewariskan kepada kita suatu perlembagaan, suatu perundangan, suatu kita panggil sebagai satu rujukan untuk setiap orang memainkan peranan dalam kehidupan, dalam konsep bernegara, sebagaimana kita tengok hari ini. Bermakna kalau salah satunya pincang, maka untuk melihat kestabilan, bukan saja dari sudut politik, tetapi dari sudut manusiawi juga tidak akan wujud. Biografi Mat Hasan Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut dicatat dalam beberapa helaian manuskrip Melayu ini yang menyentuh sejarah peperangannya. Beliau adalah ulama dan pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa menentang penjajahan di tanah Melayu ketika Perang Dunia Pertama antara 1914 hingga 1918. Sifat Tok Janggut yang direkodkan boleh dijadikan pedoman generasi kini adalah kesungguhannya menentang kezaliman dan penjajahan umat Islam. Sebenarnya yang boleh kita ambil faedahnya daripada penulisan itu, yang pertama, diri sendiri perlu ada ilmu. Okey, itu ciri yang dinyatakan tentang biografi Tok Janggut itu sendiri. Dan ilmu itu juga bukan ilmu dunia saja. Jadi perlu ada wasatiyah ataupun keseimbangan, kesederhanaan antara ilmu dunia dan akhirat. Yang kedua, setiap tindakan, keputusan yang kita buat perlu dibuat dalam bentuk musyawarah. Ini juga sistem khilafiyah, sistem khalifah yang diamalkan selepas zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu menetapkan sistem mesyuarat. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh
kita sandarkan kepada sesuatu pandangan ataupun keputusan. Yang ketiga, perlu ada satu semangat perjuangan dalam diri. Dalam konteks apapun kehidupan kita, Tok Janggut telah telah gariskan bahawa kita perlu berjuang. Tidak ada perkara yang datang bergolek di depan mata kita dan kita boleh kecapinya. Dan selain itu, maaf saya katakan, dalam konteks kita hidup bernegara, kita tak boleh ada istilahnya pengkhianat, petualang, ataupun dalam bentuk peribahasanya gunting dalam lipatan, kan? Perkara-perkara ini sebenarnya menghancurkan satu organisasi, satu konsep bernegara. Itu juga dalam cerita yang telah digambarkan oleh dalam sejarah peperangan Tok Janggut.